Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, temu kita lagi pada minggu ini dalam modul Engineering Drawing. Okey, pada topik kali ini saya akan membincangkan tajuk lukisan isometrik. Okey, apa yang kita akan belajar selepas ini? Kita akan kenal dan belajar berkaitan dengan lukisan isometrik. Okey, pertama sekali kita akan tengok dari segi pengenalan. Pertama sekali adalah lukisan isometrik adalah lukisan 3 dimensi yang menggunakan garis dasar 30 darjah, sudut 30 darjah daripada garisan ataupun satah mendatar. Okey, kalau kita lihat bagi objek padu ini, dia berada pada angle ataupun sudut 30 darjah pada sebelah kiri dan juga sebelah kanan, manakala sudut yang terbuka ini adalah 120 darjah. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan ataupun kita nak membuat sudut 30 darjah? Kita boleh menggunakan set square ataupun jaka sudut yang bersudut 30 darjah dan diletakkan pada pembaris panjang ataupun T-square. Okey, seterusnya objek yang dilukis akan memperlihatkan 3 pandangan utama, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi, seperti yang kita belajar dalam topik menjurang ortografi. Okey, pada isometrik, lukisan isometrik juga terdapat 3 pandangan, atas, hadapan dan juga sisi. Okey, pada pandangan lain-lain, objek dilukis dalam bentuk lukisan oblik, lukisan ortografi ataupun lukisan perspektif. Okey, kalau kita tengok yang pertama sekali ini adalah pandangan ortografi. Ortografi ada 3 pandangan daripada atas, hadapan dan juga sisi. Bagi isometrik, gambaran objek itu dilihat ataupun berada pada sudut 30 darjah dan kita akan dapat lihat dia punya view ataupun pandangan kita daripada atas, hadapan dan juga sisi objek. Bagi oblik ataupun pandangan oblik ini sama lebih kurang dengan pandangan isometrik, cuma dia tidak berada pada 30 darjah sudut, tapi ia ada pada garisan mendatar pada bahagian sisi. Sama juga kita akan dapat lihat daripada pandangan atas, sisi dan juga hadapan. Dan untuk perspektif, ia juga dapat kita lihat pada 3 gambaran ataupun pandangan bahagian atas, hadapan dan juga sisi, tapi dia tidak berada pada 30 darjah sudut. Okey, nanti kita akan tengok dalam topik perspektif. Okey, lukisan isometrik merupakan lukisan bergambar yang menunjukkan 3 dimensi, iaitu ukuran tinggi, lebar dan juga ukuran panjang. Objek yang dilukis secara isometrik akan memperlihatkan 3 arah pandangan. Okey, pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi apabila objek itu dilihat daripada satu pandangan. Okey, pada objek yang kita lihat tadi, kita akan nampak 3 bahagian tadi.
Pada pandangan atas kita boleh lihat bahagian atas, hadapan dan juga sisi. Ia dibezakan melalui ukuran sisi objek, dan lukisan ini digunakan dalam pelbagai bidang kejuruteraan kerana lukisan ini dapat memberi gambaran objek yang lebih jelas. Okey, sebab pada satu pandangan, pada satu pandangan kita kita lihat, kita boleh dapat ataupun kita boleh lihat tiga sisi objek tersebut. Okey, daripada atas, hadapan dan juga bahagian sisi. Okey, kita tengok konsep unjuran isometrik. Untuk mendapatkan pandangan isometrik, perlu bagi objek itu diletakkan pada kedudukan di mana perpenjuru objek itu 120 darjah di antara satu sama lain dan bersudut 30 darjah dengan satah mendatar, atau kalau kita tengok daripada gambaran objek di bawah ni, AOC sama dengan BOD, BO dan juga D. Okey, dia bersudut 30 darjah, dan bagi sudut objek itu CO dan D, ia adalah 120 darjah. Okey, okey, dari segi gambaran atau objek ini, kita dapat lihat objek ini memang berada pada sudut-sudut yang tetap. Okey, ia mesti berada pada 30 darjah dan objek itu berada dalam sudut 120 darjah daripada garisan mendatar AOB, garisan mendatar ini. Okey. Okey, apa itu paksi isometrik? Pada pandangan isometrik dibina berpandukan tiga paksi utama yang bersudut 120 darjah di antara satu sama lain, iaitu paksi tegak dan dua paksi condong 30 darjah pada satah mendatar. Okey. Objek yang dilukis itu berada pada satu paksi tegak dan dua paksi condong bersudut 30 darjah. Ini dua paksi condong ya. Okey, dua paksi condong ini berada pada sudut 30 darjah. Okey, so ada tiga paksi utama menegak dan dua yang condong di kiri dan juga di kanan. Paksi isometrik dan garisan yang selari dengan paksi isometrik boleh dilukis dengan bantuan sekuti dan sesiku set 30 darjah 60 darjah bagi memudahkan kerja melukis seperti gambar raja 3. Okey, pada gambar raja 3 ni menunjukkan kaedah ataupun bagaimana kita nak membuat paksi bagi isometrik. Okey, kita menggunakan T-square ni ataupun sesiku T dan juga sesiku set yang bersudut 30 60. Okey, pada sini bersudut 30 dan di sini bersudut 60, di sini bersudut 90 darjah. Ini set square ataupun sesiku set ini kita gabungkan, kita boleh dapatkan dua paksi condong di kiri dan juga di bahagian kanan. Okey, terdapat tiga jenis paksi isometrik, iaitu paksi biasa, paksi panjang dan paksi terbalik. Apa itu ketiga-tiga jenis paksi ini? Okey, yang pertama sekali adalah paksi biasa. Sesuatu objek yang dilukis dalam isometrik paksi biasa akan menunjukkan butiran isometrik di sebelah atas permukaan objek dengan lebih jelas. Okey. Suatu objek yang kita nak lukis ini, kita letak dia ataupun dia berada pada paksi yang kita lukis, paksi yang tiga tadi, iaitu paksi tegak, paksi condong kiri dan kanan bersudut 30 darjah tadi, dan kita akan letak pada sudut ni dan
kita boleh hasilkan lukisan ataupun objek yang kita nak lukis. Garisan isometrik dilukis bersudut 30 darjah dengan garis yang mengufuk, dan titik X adalah titik yang terendah. Okey, titik X ini daripada objek bongkah padu ini, kita letakkan dia pada hujung, ataupun titik X ini diletakkan berada pada paksi, pertemuan paksi di antara paksi condong dan juga paksi tegak. Okey. Okey, yang seterusnya, yang kedua adalah paksi panjang. Satu daripada paksi isometrik adalah selari dengan garisan mengufuk. Okey, dia adalah selari. Garisan condong pula dilukis 120 darjah daripada garisan mendatar. Okey, garisan mendatar ini, dan kita buat satu garisan condong yang bersudut 120 darjah juga. Lukisan isometrik paksi panjang sesuai dilukis untuk menggambarkan objek yang berbentuk panjang. Okey, bagi objek ataupun lukisan, bagi sesuatu objek yang kita nak lukis yang mempunyai bentuk yang panjang, paksi serenjang ini sesuai digunakan bagi memudahkan kerja-kerja kita nak membuat lukisan isometrik. Yang ketiga adalah paksi terbalik. Objek yang dilukis dengan menggunakan isometrik, paksi terbalik dapat menunjukkan butiran isometrik di sebelah bawah permukaan objek dengan lebih jelas. Garisan isometrik dilukis bersudut 30 darjah dengan garis mengufuk. Okey. Paksi terbalik digunakan bagi kita nak melukis objek yang mempunyai titik X ataupun titik hujungnya berada di bahagian atas. So kita gunakan kaedah paksi terbalik bagi menyenangkan ataupun memudahkan kita membuat lukisan. Okey. Ciri-ciri ataupun ciri-ciri bagi lukisan isometrik. Di sini saya senaraikan 6 jenis ataupun 6 ciri-ciri lukisan isometrik. Yang pertama sekali adalah garisan isometrik. Yang kedua, garisan bukan isometrik. Yang ketiga, sudut dalam isometrik. Yang keempat, bulatan dalam isometrik. Yang kelima, lengkung dalam isometrik. Dan arah pandangan. Okey. Ciri-ciri bagi lukisan isometrik ini melengkapkan bagi sesuatu lukisan isometrik. Okey. Apa itu ke-6 ciri ini? Okey, kita tengok satu persatu. Alright, yang pertama sekali adalah garisan isometrik. Garisan isometrik adalah garisan yang kedudukannya selari dengan paksi isometrik. Garisan menegak dan mendatar dalam unjuran ortografi adalah garisan isometrik pada lukisan isometrik. Okey. Garisan isometrik adalah garisan pada objek yang selari dengan garisan mendatar dan juga garisan menegak dan juga garisan bersudut 30 darjah ini. So setiap garisan pada lukisan isometrik yang selari dengan garisan paksi ini, kita panggil dia sebagai garisan isometrik. Okey, senang untuk kita kenal dia, garisan isometrik. Yang kedua adalah garisan bukan isometrik. Ia adalah garisan yang kedudukannya tidak selari dengan paksi isometrik. Pengunjuran garisan
bukan isometrik dibuat pada satah mendatar dan juga menegak. Okey, jarak A, B dan C merupakan jarak pengunjuran bagi garisan bukan isometrik. Okey, kalau kita tengok garisan A, B dan C adalah garisan yang tidak selari dengan paksi isometrik. Okey. A, B dan juga C. Okey, just kita perlu unjurkan pada garisan mendatar pada paksi yang kita lukis, paksi isometrik. Okey. Yang ketiga adalah sudut dalam isometrik. Sudut pada pandangan ortografik perlu diunjurkan pada satah menegak dan juga mendatar. Huruf W, X, Y dan Z adalah dimensi yang perlu dipindahkan ke paksi isometrik. Okey, daripada gambaran ataupun lukisan ortografik di sini, kita dapat lihat ia adalah ada bahagian yang bersudut. So kita perlu mendapatkan ukuran daripada unjuran ortografik ini dan kita pindahkan kepada lukisan isometrik ini. Jarak dan ukuran ini perlu kita dapat daripada pandangan ortografik ataupun unjuran ortografik. Okey, bagi jarak yang kita dapat daripada unjuran ortografik ini untuk kita pindahkan menggunakan jangka tolok ini untuk kita pindah kepada lukisan ortografik. Okey. Alright. Yang ketiga adalah bulatan dalam isometrik. Tadi adalah sudut, yang ini adalah bulatan. Kaedah empat pusat dan kaedah koordinat boleh digunakan untuk melukis bulatan isometrik. Okey. Bulatan pada lukisan ortografik ia adalah satu bulatan yang simetri. Tetapi apabila kita bawa dia ke lukisan isometrik, bulatan ini bukan lagi bulatan simetri, tetapi dia dalam bentuk isometrik. Dalam bentuk elips. So kita boleh menggunakan kaedah empat pusat dan juga kaedah koordinat untuk dapatkan bentuk elips pada lukisan isometrik kita. Okey. Yang kelima adalah lengkung dalam isometrik. Okey. Lengkung dalam isometrik dapat dilihat pada arah pandangan atas dan pandangan hadapan. Okey. Sama juga dengan bulatan tadi, bentuk ataupun garisan lengkung ini kita perlu ataupun tidak sama dengan antara lukisan ataupun unjuran ortografik dengan isometrik, kerana bentuk ataupun sudut pandangan kita sudah berbeza. Jadi kita perlu gunakan kaedah koordinat ataupun kaedah empat pusat bagi memindahkan jarak kepada lukisan isometrik kita. Alright, yang keenam adalah arah pandangan. Okey, ini juga kita perlu titik beratkannya sebab dari segi arah pandangan ini membuatkan kita lebih jelas ataupun nampak bentuk gambaran bagi lukisan isometrik kita. Arah pandangan dalam lukisan isometrik menunjukkan kedudukan mata pada pandangan objek yang kita lihat. Okey, daripada lukisan unjuran ortografi ini, A ini adalah arah pandangan bagi kedua-dua lukisan ortografi ini.
Anak panah pada kedudukan A dari pandangan atas menunjukkan kedudukan sisi sebelah kiri dan kanan pemandang. Okey. Pada bahagian ini adalah view bahagian atas. Jadi apabila kita lihat daripada pandangan A, kita dapat lihat view dari bahagian pandangan sisi. Dan pada bahagian hadapan ini, pada ortografi bahagian pandangan hadapan ini, pada pandangan kita daripada A menunjukkan kita lihat pada sisi juga, ya. Pada pandangan hadapan dan pandangan sisi pula menunjukkan kedudukan objek yang dilihat dari kedudukan pemandang melalui sebelah atas dan sebelah bawah. Arah pandangan A dan B menunjukkan mata pemandang lebih tinggi daripada objek. Ia akan menunjukkan permukaan sebelah atas objek. Okey, kalau daripada lukisan ortografi view atas ini, arah pandangan A menunjukkan kita lihat daripada bawah untuk melihat bahagian sisi, dan bagi pandangan hadapan ini, view pandangan daripada pandangan A ini menunjukkan kita lihat daripada bahagian atas sisi bagi objek ni. Okey. Okey, arah pandangan C dan D menunjukkan mata pemandang lebih rendah daripada tiga objek ini, menunjukkan permukaan sebelah bawah objek. Okey, kalau arah pandangan kita berada sini, makna kita berada di bawah aras bawah bagi objek kita. Okey, sama di sini C dan juga D, pandangan daripada bawah objek. Okey, view kita, gambaran bagi bahagian bawah objek. Okey, tajuk seterusnya adalah pendimensian lukisan isometri. Okey, macam mana kita nak buat dimensi bagi lukisan isometri kita. Pendimensian lukisan isometri dibuat selari dengan satah paksi isometri. Okey, kita perlu ikut garisan ataupun paksi isometri itu sendiri, sama ada mendata, menegak ataupun bersudut 30 darjah. Bagi garisan condong, garisan tambahan mesti diunjurkan pada satah isometri. Okey, contohnya garisan ini, garisan condong, kita perlu unjurkan pada satah isometri. Contoh ini adalah garisan satah condong 30 darjah. Jadi untuk menunjukkan kecondongan bagi garisan objek ni, garisan penunjuk bagi dimensi bulatan mesti menuju ke pusat bulatan ataupun lengkuk. Okey, garis penunjuk. Okey, garis penunjuk bagi dimensi bulatan. Okey, bulatan mesti menuju ke pusat bulatan. Okey, menunjukkan arah ke arah pusat bulatan. Okey, seterusnya kita tengok persamaan di antara ujaran ortografi dengan pandangan isometri. Apa dari segi persamaan di antara ortografi dan juga isometri? Persamaannya ialah ujuran ortografi mempunyai tiga pandangan, iaitu pelan, hadapan dan juga sisi. Okey, isometrik juga mempunyai tiga pandangan, iaitu pelan, hadapan dan juga sisi. Pelan, hadapan dan juga sisi, sama dengan ortografi. Okey, seterusnya kita akan tengok perbezaan di antara ujuran ortografi dan juga pandangan isometrik. Perbezaan yang dapat dilihat di antara ujuran ortografi dengan pandangan isometrik ialah objek yang sebenar. Di dalam ujuran ortografi, objek sebenar tidak dapat dilihat dengan
jelas, kecuali pelukis yang mahir dalam teknikal sahaja dapat menggambarkan objek sebenar daripada unjuran ortografik. Okey, unjuran ortografik dapat membantu untuk menunjukkan objek sebenar. Tapi daripada gambar rajah ortografi ini, kita sukar untuk melihat secara jelas bagi objek yang kita nak lukis. Okey, hanya yang mahir saja dapat menggambarkan bentuk bagi objek. Okey, dalam pandangan isometrik, objek sebenar dapat dilihat dengan mudah dan pandangan pelan hadapan sisi dapat diperhatikan dengan jelas dalam membantu memahami objek sebenar. Okey, dalam ortografik, dalam isometrik kita dapat melihat dengan jelas objek. Okey, sebab daripada objek ni kita dapat melihat dia daripada pandangan atas, kita boleh gambarkan daripada hadapan dan juga sisi objek. Kita boleh nampak pada satu pandangan bagi objek dari segi isometrik. Alright, seterusnya adalah panduan membina garisan isometrik. Di sini saya gariskan ada 5 panduan dalam kita nak membuat satu lukisan isometrik. Yang pertama sekali adalah semua garisan tegak pada objek dilukis secara menegak. Okey, garisan tegak objek dilukis secara menegak, iaitu pada paksi menegak. Semua garisan mendatar pada objek dilukis condong 30 darjah pada sata mendatar. Okey, bagi semua garisan mendatar pada objek diletakkan pada paksi 30 darjah. Okey, garisan mendatar. Hanya garisan isometrik boleh dilukis dengan menggunakan ukuran sebenar. Okey, hanya garisan isometrik yang boleh dilukis dengan menggunakan ukuran sebenar. Sudut tidak boleh dilukis mengikut magnitude sebenar sudut tersebut. Okey, sebab dia tidak sama, disebabkan objek yang kita nak lukis tu berada pada angle ataupun sudut 30 darjah. Semua pinggir yang selari pada objek dilukis selari dalam lukisan isometrik. Okey, pinggir-pinggir pada hujung-hujung objek ini dilukis selari dengan objek. Okey. Okey, itu sahaja perbincangan ataupun penerangan saya berkaitan dengan lukisan isometrik pada hari ini. Okey, nanti kamu boleh rujuk dalam slide bagi tajuk lukisan isometrik ini dan juga kertas penerangan yang dilampirkan bersama dalam topik ini. Okey, kita bertemu lagi pada minggu akan datang untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.